Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sebagai pengerusi ASEAN 2021, negara Brunei Darussalam akan mengetengahkan 3 keutamaan yang akan memperkukuhkan perpaduan dan ASEAN Centrality. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah pada Majlis Penutupan Sidang Kemuncak ASEAN ke-37 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengurusi ASEAN kepada negara Brunei Darussalam. Majlis penutupan diadakan secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman. Dalam titah, Baginda mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengurusi ASEAN tahun 2020 serta kerajaan dan rakyat Vietnam atas kejayaan mempengerusikan ASEAN dalam tahun yang sangat mencabar. Walaupun dalam waktu yang sukar, Vietnam telah berjaya menerajui ASEAN untuk memenuhi hasrat bersatu dan responsif. Negara Brunei Darussalam, titah Baginda, akan terus memajukan usaha-usaha pemulihan serantau dan pembangunan masyarakat. ASEAN was formed over 50 years ago with the hope and vision that the future would be better and more peaceful than the past. We all came together with the shared understanding that ASEAN as a whole is greater than the sum of its parts. Integration, unity and solidarity have and must continue to be the foundation of our relations. In today's polarized world, ASEAN must continue to advance together. Looking back, I'm happy with what ASEAN has achieved today. We live in a region that has prospered. Millions have been lifted out of extreme poverty. Economies are growing. Connectivity is improving. Overall, we are contributing to each other's development. But this is only one side of ASEAN's story. We have also endured many complex challenges over the years. Our region has faced financial crisis, energy shortages, natural disasters, and climate change. More recently, we have seen how a virus can severely affect global activities. These problems have taught us that there are no simple solutions. However, we have learned that they can be overcome together by strengthening ASEAN solidarity and centrality. As a region, we must continue to cooperate and innovate, even during challenging circumstances. I believe that ASEAN has always excelled at this point, as its very inception was created out of a delicate strategic landscape. In 1967, Bangkok Declaration and the ASEAN Charter enshrine our collective desire for peace, development, and prosperity. Above all else, I express our resolve to always put our people first and advance together as one ASEAN community. The values and aspirations articulated decades ago are still relevant to guide us today. As chair in 2021, Brunei Darussalam
will promote three fundamental areas inspired by ASEAN's long history of development. First, caring for our people and each other's well-being. Second, preparing for future opportunities and challenges. Third, prospering together as a unified region. It is in this spirit that Brunei Darussalam's theme for its chairmanship next year will be "We care, we prepare, we prosper." We believe these three fundamentals areas will strengthen ASEAN's solidarity and reinforce ASEAN's centrality. Moreover, it will accelerate our efforts to recover from the pandemic and realize our ambitions of an inclusive ASEAN community. To this end, the support and contributions of our dialogue partners are important. We will therefore keep working with our partners through the various ASEAN-led mechanisms and uphold multilateralism and the rule of law. Excellencies, our actions in the coming years will shape the regional outlook and our post-2025 vision. As we enter a new phase of human history, we must set the stage well so future generations can come into the next era with confidence and optimism. I believe we must seize this rare opportunity to build a more prepared, dynamic, and sustainable regional community that can enhance our people's lives. Brunei Darussalam is therefore honored to accept the chairmanship from Vietnam. I look forward to working together with all ASEAN member states to realize our vision of a better and brighter future that we dare to dream for ASEAN. Majlis penutupan dimulakan dengan ucapan Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN 2020 yang antara lainnya menekankan komitmen kukuh ASEAN terhadap multilateralisme, dialog, ASEAN centrality dan membentuk pembangunan serantau yang inklusif dan berdasarkan peraturan. Identiti ASEAN menyumbang kepada pembangunan mampan di rantau ini. Penyelesaian dan penandatanganan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP akan meningkatkan lagi liberalisasi ekonomi dan kesaling hubungan. Vietnam menyatakan keyakinan terhadap negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc seterusnya menyerahkan kedudukannya sebagai pengerusi ASEAN kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam akan menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2021. Di akhir majlis, para pemimpin ASEAN menyaksikan satu tayangan video daripada negara Brunei Darussalam yang mengandungi tema dan hasrat negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021. We care, we prepare, we prosper. Bound together by friendship and mutual respect, ASEAN member states have built a community with rapid economic development, social progress, and continued peace and stability.
ASEAN is the 5th largest economy in the world and one of the fastest growing. Together, ASEAN member states are working towards achieving shared goals and objectives, including the ASEAN Community Vision 2025, a vision of a peaceful, stable and resilient community, responding effectively to challenges within a global community of nations while maintaining ASEAN centrality. This year, the world has confronted one of its greatest challenges to date with the impact of the COVID-19 pandemic affecting the entire ASEAN community. ASEAN is determined to enhance its ability to adapt and recover, to embrace opportunities from new technologies and innovation, and to be ready to face challenges together. In 2021, Brunei Darussalam has the privilege of chairing ASEAN. Under its chairmanship, Brunei Darussalam hopes to harness the caring nature of ASEAN, preparing for the future, creating opportunities for all, enhancing sustainable prosperity, working with partners under one vision, one identity and one caring and sharing community. In 2021, ASEAN will stand as a community that is more prepared in overcoming challenges, contributing to a harmonious, prosperous and resilient community in a peaceful, secure and stable region. As we declare to the world, we care, we prepare, we prosper. Welcome all to the abode of peace, Brunei Darussalam. ASEAN Chairmanship 2021. Pada sidang kemuncak Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP keempat, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah mengucapkan tahniah kepada negara-negara peserta RCEP atas kesepaduan dan kerjasama dalam menyelaraskan perbincangan RCEP ke arah mendukung perdagangan bebas walaupun menghadapi cabaran ekonomi. Sidang kemuncak RCEP keempat juga disertai oleh para pemimpin ASEAN dan rakan kongsi perjanjian perdagangan bebas FTA iaitu Australia, Republik Rakyat China, Jepun, New Zealand dan Republik Korea. Against this challenging backdrop, we had persevered and with the strength of solidarity and cooperation, we successfully concluded the RCEP negotiations. This great determination demonstrates to the world our strong commitment to put free trade into action. Representing 2.2 billion people and accounting to about 30% of global GDP, I'm confident that RCEP will open up new opportunities to provide us with the impetus to further deepen our economic ties and play a significant role in the region's post-pandemic recovery effort. As such, I believe that RCEP will be an engine of growth that will shape our economic landscape in the years to come. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN merasmikan pembukaan sidang kemuncak RCEP. Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku pengerusi perbincangan RCEP mengalulukan penandatanganan perjanjian RCEP yang menandakan komitmen serantau kepada prinsip-prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan membawa manfaat untuk semua. Ini diikuti dengan ucapan daripada The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, selaku fasilitator rakan-rakan kongsi perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN dalam RCEP. New Zealand percaya bahawa perjanjian RCEP adalah signifikan dalam tindak balas terhadap krisis global. Perdagangan membolehkan pemulihan ekonomi dan akan memacu usaha pemulihan dengan meningkatkan pendapatan, inovasi dan produktiviti.
Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin negara kongsi RCEP menekankan bahawa penandatanganan RCEP mencerminkan keazaman tinggi serantau untuk memajukan perdagangan bebas. Penandatanganan tersebut adalah satu petanda penting menjadikan RCEP sebagai perjanjian perdagangan bebas yang terbesar di dunia dengan membentuk kawasan perdagangan yang meliputi 1/3 penduduk dunia, keluaran dalam negara kasar GDP atau jumlah perdagangan di mana ASEAN adalah berada di tengah-tengah. Sidang kemuncak ini telah meluluskan Joint Leaders Statement on RCEP. Pada penghujung sidang kemuncak RCEP keempat, Baginda juga menyaksikan penandatanganan perjanjian RCEP oleh Menteri-Menteri RCEP. Pada Ogos 2012, 16 Menteri-Menteri Ekonomi meluluskan Guiding Principles and Objective for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership. Perundingan RCEP dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN bersama 6 rakan-rakan kongsi FTA ASEAN Australia, Republik Rakyat China, Republik India, Jepun, Republik Korea dan New Zealand semasa sidang kemuncak ASEAN dan sidang-sidang kemuncak berkaitan ke-21 di Phnom Penh, Kemboja pada November 2012. Daripada 16 negara, sebanyak 15 negara menandatangani perjanjian tersebut yang mana India juga ditawarkan untuk menyertai RCEP apabila ianya sudah bersedia. Objektif pelancaran perundingan RCEP adalah untuk mencapai persetujuan perkongsian ekonomi di kalangan negara-negara anggota ASEAN dan rakan-rakan kongsi FTA ASEAN yang moden, komprehensif, berkualiti tinggi dan membawa manfaat bersama. Semasa sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-11, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah memuji kejayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam menerajui respon global dalam menangani pandemik COVID-19 di samping memberikan sokongan kepada PBB dalam hal tersebut. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengucapkan tahniah kepada Setiausaha Agung Antonio Guterres bersempena dengan ulang tahun ke-75 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baginda juga mengambil maklum bahawa usaha-usaha telah dilaksanakan ke arah melengkapi agenda 2030 bagi pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals dan visi Komuniti ASEAN 2025. Sidang kemuncak juga disertai para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog ASEAN lainnya. In particular, we would identify measures that better care for our people and prepare them for future challenges. This would enable us to continue working towards achieving development that is sustainable and beneficial to all in the region. Our continued progress will depend on a region that is peaceful and stable. We should therefore keep working together to address security challenges such as transnational crimes, violent extremism, as well as terrorism. In addition, with the rise of racial and religious tolerance, I believe ASEAN and the UN can work together through the UN Alliance of Civilization to uphold a culture of peace and dialogue, deepen trust and understanding.
Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pada sidang kemuncak dengan menekankan bahawa ASEAN Centrality menekankan prinsip dialog dan kerjasama melalui usaha-usaha pemimpin PBB ke arah mencapai keamanan, kestabilan dan pembangunan serantau. Dalam menangani cabaran-cabaran baharu akibat pandemik COVID-19, sidang kemuncak ini juga akan dapat memperkukuhkan perkongsian komprehensif ASEAN PBB bagi menyumbang kepada pemulihan mampan di rantau ini. Ucapan Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, menyeru ASEAN untuk melindungi matlamat bersama ASEAN dan PBB dalam menghadapi ancaman-ancaman global terhadap pembangunan mampan. PBB juga memuji tindak balas ASEAN yang pantas bagi menangani pandemik dan menghargai cadangan ASEAN bagi vaksin COVID-19 dijadikan sebagai global public good. Mengenai alam sekitar, PBB menekankan keperluan tindakan kukuh untuk mengurangkan impak-impak perubahan iklim. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku negara penyelaras hubungan ASEAN-UN menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengalu-alukan komitmen PBB terhadap keamanan dan perdamaian melalui menegakkan undang-undang antarabangsa dan ketenteraman antarabangsa yang bersifat multilateral dan berdasarkan peraturan. ASEAN juga menghargai sokongan badan-badan sektoral PBB di bawah program pembangunan PBB untuk membantu negara-negara anggota ASEAN ke arah mengurangkan impak-impak sosioekonomi akibat pandemik. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.